Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ulang kaji matematik tambahan kita pada hari ini ialah di tingkatan 5 bab 1 sukatan membulat. Okey, standard kandungan 1.1 radian dan juga 1.2 panjang lengkuk. Okey. Jom kita perhatikan bersama-sama. Okey, apa kita ulang kaji bersama-sama radian. Apakah yang dimaksudkan dengan radian? Radian ialah unit ukuran bagi sudut selain daripada darjah. Okey, kita tahu sebelum ni kita bercerita tentang bila sebut tentang sudut, kita akan tahu dia punya unit ialah darjah. Itu yang biasa yang kita gunakan. Tetapi ada satu lagi unit iaitu radian yang kita akan belajar. Okey, satu radian ditakrifkan sebagai sudut yang tercangkum bagi lengkuk yang sama panjang dengan jejari bulatan. Bermaksud sekiranya kita ada satu sektor panjang bagi jejari ini sama dengan panjang lengkuk ini, maka sudut yang tercangkum di pusat bulatan ialah 1 radian. Okey. Sudut theta ini ialah 1 radian. Okey, singkatan bagi radian ialah rad. Okey, kita tahu juga pi radian adalah sama dengan 180 darjah. Okey, pi radian sama dengan 180 darjah. Sangat-sangat penting. Tolong ingat. Okey, kemudian panjang lengkuk S sama dengan J theta. Di mana theta mestilah sudut di dalam radian. Jadi ini ada S, ini J ialah jejari, theta ialah sudut di dalam radian. Jadi panjang lengkuk ini hanya boleh dicari dengan menggunakan rumus ini S sama dengan J theta. Tak perlu nak pakai theta per 360 darab dengan pi J kuasa 2. 2 pi J, sorry. Okey, itu sekiranya kalau kita guna sebelum ni kita ada guna theta per dengan 360 darab dengan pi J 2 pi J itu adalah sudut dengan sudut theta ini mesti dalam darjah. Okey, tetapi sekiranya menggunakan theta di dalam radian, maka ingat theta kita cuma pakai S sama dengan J theta. So itu sahaja. Okey, so rumus ni akan diberi dalam exam, jangan tak perlu dihafal. Okey, jom kita tengok kepada bagaimana menyelesaikan soalan berkaitan dengan sudut 1.1 dan juga 1.2, iaitu sudut dan juga sudut dalam radian dan juga panjang lengkuk. Okey, jadi tengok ke sini soalan panjang lengkuk minor AB, di sini AB. Okey, ialah 16 cm. Jadi dekat sini panjang AB ialah 16 cm dan sudut sektor major AOB. Jadi sektor major ialah sektor yang besar. So kita di sini ialah sektor major. Okey, diberi 290 darjah. Okey, dengan menggunakan pi sama dengan 3.142 carikan. Okey, so pi yang diberi ialah 3.142. Bermakna kamu tidak boleh menggunakan pi yang ada di dalam kalkulator. Okey, soalan nak nilai theta dalam radian. Okey, so soalan minta nilai theta dalam radian dan berikan jawapan anda betul kepada 4 angka bererti. So soalan terus minta 4 angka bererti, maka kita kena bagi dalam 4 angka bererti. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Okey, jadi macam mana kita nak cari? Jadi kita tengok soalan A. Jadi kita ada nilai 290 darjah. Jadi theta di sini, jadi kita tahu theta dalam darjah sama dengan 360 darjah tolak dengan 290 darjah. Jadi kita dapat sama dengan 70 darjah. So itu adalah sudut theta di dalam darjah. Jadi macam mana kita nak menukarkan theta daripada darjah kepada radian? So apa yang kita tahu? Kita tahu juga pi radian sama dengan 180 darjah. Okey, ini adalah asas kepada radian. Okey, jadi bagaimana kita nak menukarkan daripada 70 darjah kepada sudut dalam radian? Jadi kita akan menggunakan konsep penisbahan. X radian per dengan 70 darjah. Okey, X dalam radian per dengan 70 darjah sama dengan pi radian per dengan 180 darjah. X radian yang kita tak tahu, kita nak cari X.
dibahagikan dengan 70 darjah yang kita tahu. So, nisbah, apakah nisbah X kepada 70 darjah? Yang kita tahu ialah pi radian sama dengan 180 darjah. Jadi ini caranya. Okey. Jadi kita teruskan. Bagaimana nak cari X radian? Jadi X radian sama dengan 70 darjah darab dengan 3.142 bahagi dengan 180. Pindahkan saja 70 ke sebelah. Okey. So dekat sini kita pakai 3.142. So ingat sebab soalan bagi 3.142 sebagai pi. Okey, tak boleh guna yang lain. Okey, jadi tekan saja kalkulator, kita akan dapat X sama dengan 1.222 radian. So pastikan pembenaran di hujung tu adalah benar, adalah betul. Okey, supaya kamu tidak kehilangan markah. Okey, so kita pergi kepada soalan B. Okey, soalan B, apa soalan minta? Soalan minta panjang AB. Panjang jejari bagi bulatan tersebut. Jejari panjang AO lah. Jadi kita tahu rumus kalau kita ada theta dalam radian, jadi kita terus dapat S sama dengan R theta. Ini diberi dalam exam. Jadi kita gunakan saja. So S sama dengan R theta, kita masukkan nilai S, masukkan nilai R, masukkan nilai theta. Jadi kita akan dapat R sama dengan 13.09. Okey, so pindahkan saja 1.2222 ke sebelah kiri. Okey, jadi R sama dengan 16/1.2222. So dapat, tekan kalkulator, dapat R sama dengan 13.09 cm. Okey, so itu adalah soalan yang pertama. Okey, kita nak pergi terus kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua untuk hari ini ialah, okey, rajah menunjukkan sektor bulatan, sektor dengan pusat O dan berjejari 2.75 cm. Okey, so ini adalah satu sektor, jejarinya ialah 2.75. Okey. Diberi panjang lengkuk PQ ialah 4.62, gunakan pi sama dengan 3.142. Soalan minta sudut theta dalam darjah. Jadi kita tahu jejarinya diberi 2.75 dan kita tahu rumus bagi bagi satu sektor lengkuk, panjang lengkuk. Okey, sebab diberi panjang lengkuk, so rumus panjang lengkuk adalah S sama dengan R theta. Jadi kita masukkan saja S sama dengan 4.62. Okey, so sama dengan apa? Sama dengan R. R kita diberi juga 2.75. Okey, dan theta kita tak tahu. Okey, so kita tinggalkan kat situ. Jadi terus kita dapat theta dalam radian. So ingat rumus ini hanya dipakai sekiranya theta dalam radian. So kita akan dapat theta dalam radian sama dengan 4.62 bahagi dengan 2.75 iaitu 1.68 radian. Tapi kita bukan nak dalam radian, kita nak dalam darjah. Jadi macam mana kita nak buat? Kita akan darabkan dengan 180 bahagi dengan 3.142. Jadi kita akan dapat 96.24 darjah. Okey, itu adalah sudut dalam darjah bagi theta. Jadi ingat bagaimana nak menukarkan daripada sudut daripada theta, daripada radian kepada darjah dan juga daripada darjah kepada radian. Jadi lagi kita akan buat konklusi. Okey, jadi kita tengok pula soalan B. Soalan B berkaitan dengan panjang tembereng. Okey, tembereng berlori. Tembereng yang mana? Yang ni. Okey, P ke Q kemudian diikut lengkuk ni. Okey, so kawasan yang dia nak, ini adalah tembereng, dipanggil sebagai tembereng. Jadi soalan nak apakah dia punya perimeter. Jadi kita kena tahu panjang lengkuk. Panjang lengkuk telah diberitahu iaitu 4.2. Yang kita tak tahu ialah panjang PQ. Jadi bagaimana nak cari panjang PQ? So kita tengok sama-sama. Okey, dengan menggunakan, saya keluarkan segitiga dia. Kita tahu panjang O ke P, O ke Q ialah 2.75 dan juga O ke P ialah 2.75. Kenapa sama? Sebab kedua-duanya adalah jejari. Maka panjang dia samalah. Jejari dia dah bagi tahu kan. Okey, jadi kita nak cari panjang PQ. Bagaimana nak cari panjang PQ? Sudut juga telah kita cari tadi dekat A. Okey, jadi apakah yang kita akan guna? Kita akan gunakan petua cos. Okey, kita akan gunakan petua cos. Jadi apakah petua cos? Petua cos ialah A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah dengan C kuasa 2 tolak dengan 2BC cos A. Yang ni juga tak perlu hafal. Kita dah belajar di tingkatan 4 dahulu. Okey.
Jadi kita cuma masukkan saja di manakah A. Jadi sudut yang kita tahu ialah ini, maka A kita adalah yang kita nak cari ni lah, yang tak tahu ni, iaitu panjang PQ. Kita masukkan ke dalam rumus. Okey, jadi B dan C adalah sama 2.75 dan juga A besar sudut dia ialah 96.24. Jadi kita just tekan saja kalkulator. Okey, masukkan dalam kalkulator. Bila kita cari, kita akan dapat PQ kuasa 2. Yang ni kita selesaikan dengan kalkulator, dapat 21.312. Jangan lupa tekan punca kuasa untuk mencari nilai PQ, panjang garis PQ. Okey, jadi panjang PQ, bila tekan punca kuasa bagi 21.312, kita akan dapat 4.616. Okey, jadi itu adalah panjang PQ. Soalan bukan minta panjang PQ, ingat soalan minta perimeter dalam sentimeter term bearing berlori. Jadi kawasan yang nak kena panjang lengkuk dicampurkan dengan panjang PQ, panjang garis lurus PQ. Okey, so kita campurkanlah. Perimeter ialah hasil tambah daripada panjang lengkuk dan juga panjang garis lurus. Okey, so kita tambahkan, kita akan dapat jawapan dia ialah 9.236. Itu adalah jawapan bagi perimeter kawasan berlori. Okey, so ingat apa yang kita kena ingat. Yang penting dalam dua subtopik ini, dalam dua standard kandungan ini ialah bagaimana kita nak menukarkan darjah kepada radian dan sebaliknya. Jadi sebagai contoh, okey, sebagai contoh kalau nak tukar daripada sudut daripada darjah kepada radian, jadi kita nak darabkan dengan pi per 180. Okey, sekiranya ada 30 darjah, so kita nak tukarkan kepada radian. Jadi 30 darjah darab dengan pi bahagi dengan 180. Okey, so ingat kemudian bagaimana pula kalau nak menukarkan daripada radian kepada darjah? Sama juga, yang bezanya adalah 180 berada di atas. Okey, so 2 darab dengan 180 darjah per dengan pi, maka kita akan dapat sudut dalam radian. Okey, sudut dalam darjah. Jadi macam mana nak ingat? Okey, so macam mana saya nak ingat? Saya akan ingat dengan menggunakan darjah. Kalau darjah ini besar kan, nombor dia besar. Jadi kita nak mengecilkan nombor ni sebab radian semuanya kecil-kecil nombor dia. Okey, jadi kita kena bahagi dengan 180. Jadi kalau kita bahagi dengan 180, darabnya ialah dengan pi. Okey, manakala radian dia huruf kecil, nombor dia kecil. Jadi macam mana kita nak cari sudut dalam darjah? Jadi sudut dalam darjah besar, kita nak membesarkan nombor kecil ni. Jadi kita darabkan dengan 180 per dengan pi. So 180 ni nombor besar kan? Nombor besar. Jadi pi ni nombor kecil. Jadi kita darabkan nombor besar bahagi dengan nombor kecil. Macam tu. Okay, so kita dapat terus menukarkan sudut daripada darjah kepada radian dan juga radian kepada darjah. Okay, dan satu lagi, jangan kita lupa bila kita membuat soalan-soalan sukatan membulat, jadi kita kena juga ingat petua-petua segitiga. Kita perlu gunakan petua-petua segitiga. Untuk garisan, panjang-panjang garisan bagi sisi-sisi segitiga, kita ada dua petua, iaitu petua sin dan juga petua cos. Guna mana yang sepatutnya di dalam soalan tersebut. Jadi, itu saja daripada saya pada hari ini. Belajar tidak akan membuatkan kita terus cemerlang, tetapi kebanyakan orang yang cemerlang adalah pembelajar sejati. Okey, itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum. Bye-bye.